bukan hadis. Perbezaan pendapat di kalangan umat itulah merupakan satu rahmat. Tidak ada beza mungkin dari segi khilaf fiqhnya, mungkin antara apa yang disebut sebagai Wahabi ke Syafi'i ke Maliki ke Hanafi ke hatta Ibadi ke ataupun Zahiri dan sebagainya. Isunya adalah apakah dia aspek ancaman yang dilihat kepada gerakan Wahabi ini, tang mana yang dilihat ini sebagai satu ancaman. Sebab tadi yang Berhormat Menteri telah menyebut bahawa telah pun diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan tidak ada yang salah pada mereka ini, akidahnya ke ataupun permasalahan fiqh. Kalau permasalahan fiqh, kita Syafi'i dengan Hanafi pun banyak perbezaan dari segi fiqh ini. Jadi tidak timbul isu bagi saya di situnya. Kerana saya melihat selain daripada kita mungkin berhati-hati mengurus perbezaan pandangan dan pendapat di dalam fiqh ini, saya bimbang takut-takut kita terbawa-bawa ya dengan satu usaha yang sedang digerakkan di dunia luar daripada Islam untuk melabelkan kumpulan-kumpulan Islam. Contohnya Al-Wahabi ini dilabelkan sebagai golongan teroris, Salafi dilabelkan sebagai golongan teroris. Tadi yang Berhormat Menteri telah menyebut gerakan ini yang dipimpin oleh Al-Imam Muhammad Abdul Wahab adalah merupakan satu gerakan reformis yang membawa satu reform di tanah semenanjung tanah Arab pada ketika itu. Selain daripada itu, Yang Berhormat Menteri, saya juga ingin mendapat pandangan daripada pihak kementerian tentang apa pula pandangan Yang Berhormat Menteri dan juga JAKIM terhadap gerakan Syiah. Adakah ini juga dilihat sebagai satu ancaman ataupun ianya boleh juga dikategorikan sebagai diraih perbezaan pandangan dan pendapat, kerana di sana terdapat perbezaan dari segi mungkin aspek-aspek akidahnya, fiqahnya antara Wahabi dan juga Syiah. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri Betul, terima kasih kepada Yang Berhormat Bacuk atas pandangan. Saya bersetuju amat bahawa bila kita mengatakan perbezaan di antara cabang furu'iyah, fiqhiyah, cabang-cabang dalam fiqh ini, dan saya setuju juga apabila kita menyebut bahawa khilafu ummati rahmatun, itu sepatutnya khilaf ummah dia menjadi rahmat. Tetapi apa yang berlaku hari ini, khilaf itu dibesarkan sehingga ianya menimbulkan satu perasaan dan juga keadaan sensitiviti di kalangan umat. Mengambil contoh yang paling mudah, iaitulah apabila amalan kita membaca tahlil, sebagai contoh bacaan Yasin pada hari-hari tertentu, tapi oleh kerana dilabelkan sebagai satu bid'ah, yang bid'ah akhirnya digolongkan dalam kesesatan, maka kelompok yang membaca dan kelompok yang menegah pembacaan itu dia bertembung di antara satu pertemuan, sehingga akhirnya bukan sampai kepada sekadar mengatakan bid'ah semata-mata, akhirnya dia membawa kepada kesesatan dan sesat itu dibawa sampai ke dalam neraka. Pandangan yang seperti ini juga menyebabkan pandangan-pandangan masyarakat, kelompok yang kita bimbang kita tak mampu menanganinya di peringkat kelompok-kelompok kecil masyarakat. Dan saya bimbang oleh kerana kelompok pegangan ini dia begitu besar, dia bimbang. Ambil contoh Tan Sri, lawan bola walaupun tak ada cabang perbezaan, cuma beza hanya sekadar penyokong Malaysia dengan Indonesia, tapi terpaksa dinaikkan kepada Barakuda. Jadi saya mengambil contoh ini Tri Yang Dipertua supaya jangan sampai sensitiviti ini sampai bergaduh kerana baca doa di antara baca doa secara bersendirian dan baca doa yang diaminkan dibaca oleh imam. Jadi semua yang sekarang ini demi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, kerajaan memiliki pendekatan Ahli Sunnah wal Jamaah dan merupakan pegangan akidah dalam konteks negara kita Malaysia, dan mazhab Syafi'i menjadi pegangan. Walau bagaimanapun amalan-amalan yang di luar daripada lain daripada mazhab Syafi'i adalah dibenarkan, sebagaimana juga kita melihat pengamalan-pengamalan yang berlaku. Dan balik kepada persoalan Syiah dan sebagainya, Majlis Fatwa telah memutuskan pandangan fatwa terhadap amalan Syiah, dan juga kita tidak menyentuh soal pengikut-pengikut yang memang sedia berpegang kepada amalan Syiah. Tapi dalam masa yang sama juga kita ingin menjaga ketenteraman masyarakat yang telah mempunyai pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam masa yang sama juga sebagai bermazhab Syafi'i, tidak diganggu gugat dengan penyebaran dari agama ini kepada mereka yang sudah pun punya agama dan juga punya pegangan mazhab tersebut. Jadi demi untuk menjaga keharmonian masyarakat 28 juta umat Islam dan juga termasuk yang bukan Islam dalam konteks negara kita Malaysia, inilah yang kita sering pertahankan demi untuk kebaikan negara.
Terima kasih Tan Sri Ketua. Tan Sri, dengan izin Tan Sri satu soalan. Cukup yang berhormat. Banyak soalan yang telah tak dapat dijawab tadi Tan Sri. Yang berhormat Tuan Kepala